Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini daripada 19 hari bulan 2 sehinggalah 25 hari bulan 2 adalah minggu bagi tugasan terakhir bab 3 pendidikan Islam yang mengandungi 3 tajuk kecil. Tajuk yang pertama ialah Perjanjian Hudaibiyah, yang kedua Fathu Makkah, dan juga yang ketiga tajuk Pemaaf Melunakkan Hati. Kita mulakan dengan tajuk yang pertama, Perjanjian Hudaibiyah. Ini adalah tajuk bahagian sirah. Apakah maksud Perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah ialah satu perjanjian yang dimeterai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musyrikin Mekah di satu tempat yang bernama Hudaibiyah. Sebab itu dinamakan Hudaibiyah, bersempena dengan nama tempat di mana Nabi dan juga musyrikin Mekah ini menandatangani perjanjian. Perjanjian ini berlaku kerana rentetan daripada keengganan pihak musyrikin membenarkan Nabi dan rombongan masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah. Setelah anda baca tajuk ini, kita akan dapat simpulkan ada 3 perkara penting. Yang pertama, anda perlu memahami kronologi. Apa dia kronologi? Ialah rentetan peristiwa. Berlakunya perjanjian Hudaibiyah ini bermula daripada mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah. Itu yang pertama. Kemudian selepas itu ada peristiwa menuju ke Mekah dan akhirnya berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Dalam contoh yang saya beri ini, awak kena lengkapkan peta alir itu sehinggalah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Perkara yang kedua yang penting dalam tajuk ini ialah apakah isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah, apakah syarat-syarat yang diterima dan dipersetujui oleh kedua belah pihak, iaitu pihak Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam, dan juga satu lagi pihak daripada musyrikin Mekah. Antara isi perjanjian Hudaibiyah itu ialah tiada peperangan selama 10 tahun. Ada lagi saya nak anda menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 perjanjian lagi. Dan akhirnya apakah hikmah ataupun kesan daripada perjanjian Hudaibiyah itu? Antara kesan yang paling penting ialah ramai musyrikin Mekah memeluk Islam. Dan anda perlu tambah lagi 2 hikmah ataupun kesan daripada perjanjian Hudaibiyah. Kita teruskan tajuk yang kedua, iaitu Fathu Makkah. Apakah maksud Fathu Makkah? Fathu Makkah ialah pembukaan kota Mekah yang memberi makna pembebasan kota Mekah daripada anasir-anasir jahiliah. Untuk makluman anda, sebelum Mekah dibuka oleh Nabi, ia berfungsi sebagai pusat penyembahan berhala. Dalam tajuk ini ada 4 perkara utama selain daripada maksud tadi yang penting untuk anda fahami. Perkara yang kedua ialah apakah faktor ataupun penyebab berlakunya Fathu Makkah. Yang ketiga, apakah strategi yang digunakan oleh Rasulullah sehingga menyumbang kepada kejayaan Fathu Makkah. Perkara yang keempat, apakah faktor-faktor kejayaan pembukaan kota Mekah ini. Dan yang kelima, apakah kesan ataupun hikmah selepas Mekah berjaya dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh baca semula buku teks dan rujuk nota tambahan yang saya beri. Saya yakin semua jawapan-jawapan itu ada dalam bahan bacaan tersebut. Alhamdulillah, sampai juga kita kepada tajuk terakhir tugasan anda sepanjang tempoh dicutikan bermula 2 hari bulan yang lalu. Tajuk terakhir ialah Pemaaf Melunakkan Hati daripada bahagian Adab dan Akhlak Islamiah. Dalam bahan yang saya beri ada 5 perkara penting yang anda perlu faham dan ketahui daripada tajuk ini. Yang pertama ialah maksud. Apakah maksud pemaaf? Pemaaf ialah melepaskan seseorang daripada kesalahan dan membebaskannya daripada hukuman. Perkara yang kedua, apakah contoh sifat pemaaf Rasulullah? Nabi Muhammad ini adalah manusia yang sangat suka memaafkan orang. Anda nyatakan dalam nota ini, anda perlu nyatakan satu sahaja, sekurang-kurangnya satu sahaja contoh sifat pemaaf Rasulullah. Perkara yang ketiga,
Apakah adab dan cara memohon kemaafan bila kita buat salah kepada orang? Bagaimanakah cara yang sepatutnya kita buat untuk memohon maaf di atas kesalahan yang kita buat? Okey, perkara yang keempat, bagaimanakah pula cara dan juga adab untuk memberi kemaafan kepada orang yang berbuat salah kepada kita? Dan akhir sekali, apakah hikmah ataupun kebaikan sekiranya kita mengamalkan sifat pemaaf dalam kehidupan? Okey, setiap tajuk-tajuk kecil ini, saya nak anda nyatakan sekurang-kurangnya 3 point ataupun 3 isi, kecuali contoh sifat pemaaf Rasulullah tu satu sahaja. Okey, selamat menyempurnakan tugasan. Bila dah siap, boleh hantar dan anda bolehlah beristirahat, menikmati cuti sehingga anda naik nanti pada 19 hari bulan 3. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.